Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung perbahasan di dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang telah pun disusun, yakni telah ditulis oleh salah seorang ulama yang begitu kita mengikut jalannya, iaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan yang ditinggalkan oleh para ulama ini akan mengingatkan kita kepada tempat kembalinya kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan menjadikan kita orang yang dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai pedihnya kematian dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at as-sakratul mautil bil haqq. Allah kata, dan datanglah sakratul maut. Waja'at as-sakratul mauti bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulunya hendak engkau mengelak. Semua orang kan pasti nakkan mengelak kematian. Semua orang pasti merasa risau akan kematian yang akan datang menjemputnya. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita ketika sakaratul maut. Pedih. Dalam ayat yang lain di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala merakamkan juga di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang yang zalim berada dalam penderitaan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari itu kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam Al-Quran orang-orang yang zalim, orang yang memperkatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah dan mengatakan Allah telah memberi wahyu kepadanya. Ini banyak berlaku di akhir zaman ini. Banyak berlaku. Ya? Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala mengisi api neraka itu penuh dengan jin dan manusia. Penuh jin manusia akan masuk yang ingkar terhadap perintah Allah. Walaqad zara'na li jahannam qasiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia. Kenapa? Kerana orang ini ataupun makhluk ini, jin dan manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum ayyunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Yang mempunyai hati ada, tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah. Dan yang mempunyai mata, tetapi tidak mahu melihat dengannya keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Dan Allah perumpamakan orang ini, ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Allahu Rabbi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falauda idza balagatil hulqum. Ni hulqum kan? Sampai kerongkong kan? Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkong ni? Cegahlah kematian. Kalau kamu itu hebat, kamu menyombong diri, kamu merasa kamu boleh menongkat dunia, cegah kematian itu. Tak ada seorang pun boleh mencegah. Di saat kematian itu tiba, kita tak tahu bilakah kita itu akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pasti, mati tetap mati. Kematian tetap akan datang mendatangi kita siapa saja. Kalla idza balagatit taraqi. Tidak sama sekali apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Bila dah sampai situ, pintu taubat tidak dibuka lagi. Tidak diterima taubat seseorang tu apabila dah sampai kat situ dah. Allahu Rabbi, ketika itulah berbagai-bagai dengusan yang kita lihat ketika mayat nak keluar tu. Allahu Rabbi. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi raghwatun aw ulbatun fiha ma faj'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhah
Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bekas daripada kaca yang berisi air. Ini ketika hampir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sakaratul maut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu dengan tangannya dan mengusapkan air tersebut ke wajahnya sambil berkata, wa yaqulu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innal lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki nazak, dalam keadaan nazak. Thumma nasaba yadayhi faja'ala yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua belah tangannya sambil berkata, firraqi fil a'la, pada Tuhan yang maha pemurah, yang maha tinggi. Hatta qudidab wa malat yaduh, sehingga nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam dicabut dan tangan baginda jatuh, terjatuh, terkulai dah ketika itu. Allahu Rabbi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menahan kepedihan sakaratul maut itu dengan begitu dahsyat sekali, dengan begitu dahsyat sekali, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Malaikat Jibril alaihi salam melihat, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika itu, Allahumma inni ala ghamaratil maut atau sakaratil maut, ya Allah bantulah aku menghadapi keperitan maut. Ini doa Rasulullah, minta kepada Allah bantuan kerana begitu pedih, peritnya ketika nak bercerainya antara ruh dan jasad itu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, ya Allah berkatilah aku ketika kematianku dan selepas kematianku. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, fitnah yang begitu dahsyat bagi seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Fitnah yang begitu dahsyat, yang tidak dapat digambarkan. Kenapa tidak dapat digambarkan? Sebab tak ada orang dapat menceritakan bagaimana keadaan ketika itu. Allahu Rabbi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan seseorang setelah aku melihat kepedihan mati yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah untuk menghadap kematian itu. Tetapi kepedihan itulah, kalau berlakulah kepada kita nanti, itu merupakan satu kebaikan bagi kita. Satu yang diharapkan berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Khalifah Umar Abdul Aziz mengharapkan kematiannya, sakaratul maut itu, satu seksaan yang begitu pedih daripada Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Kerana ketika kita itu diuji dengan kepedihan, kesakitan, maka itu akan mengkafarahkan dosa-dosa kita. Maka itulah Khalifah Umar Abdul Aziz, dia nak agar dosa-dosanya itu keluar ketika itu. Jadi kita jangan melihat seseorang yang dalam keadaan begitu seksa untuk menghadapi kematian, itu orang yang tidak baik. Ataupun orang yang mati dalam keadaan mudah, jangan kita katakan itu baik. Ataupun sebaliknya, ada yang mati dalam keadaan mudah, jangan kita katakan tidak baik.
Yang penting bagi kita adalah senantiasa mendoakan kebaikan seseorang yang nak meninggalkan kita. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyatakan dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ceritakanlah kisah tentang Bani Israel kerana mereka mempunyai berbagai jenis perkara yang luar biasa. Bani Israel kan, ada di antara mereka itu dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku. Rasulullah SAW bercerita kepada kami ada sekumpulan kaum Bani Israel yang mahu menziarahi kubur. Lalu setelah di sana, mereka berkata, alangkah baik seandainya kita solat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sebahagian orang yang mati ini bangkit dari kuburnya dan menceritakan kepada kita tentang kematian. Nak tahu macam mana kematian, sebab tak ada orang yang menceritakan macam mana keadaan kematian, macam mana malam pertama kita di alam barzah. Tak ada siapa cerita. Sebab tak ada orang balik. Jadi, sekumpulan Bani Israel ini pun menunaikan solat sebanyak 2 rakaat. Ketika mereka sedang menunaikan solat, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kepalanya berwarna putih, sedangkan bahagian tubuh yang lain berwarna hitam, dan di antara matanya ada kesan sujud. Dia berkata, apa yang kamu semua inginkan daripadaku? Jadi lelaki yang bangkit itu tanya, apa yang kamu inginkan daripada aku? Aku telah mati sejak 100 tahun lalu, tetapi panasnya kematian masih aku rasakan sehingga sekarang. Oleh sebab itu, mohonlah kepada Allah SWT agar Allah SWT mengembalikanku seperti dahulu. Maksudnya, sampai kita dibangkitkan daripada kubur besok pun, kesakitan sakaratul maut itu masih kita rasakan. Allahu Rabbi. Bukan waktu sakaratul maut saja, selepas itu juga masih lagi merasakan kepedihan, sakitnya sakratul maut tu. Diriwayatkan daripada Abu Hudbah, Ibrahim bin Hudbah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan kepada kami, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yu'aliju karbal mauti wa sakaratil maut wa inna mafasilahu la yuslimu ba'duha ala ba'din yaqulu alaika salamu tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamah. Setiap hamba akan merasakan pedihnya kematian dan sakaratul maut. Kita akan rasa pedih nanti. Begitu sakit. Sendinya akan memberi salam pada sebahagian lain sambil berkata, setiap sendi itu memberi salam antara satu sama lain. Keselamatan atasmu, alaikas salam, tufariquni, wa ufariqa ila yaumil qiyamah. Kamu telah meninggalkanku dan aku pun akan meninggalkanmu sehingga tiba hari kiamat. Sebab selama ini sendi kita ini bertemu, tetapi ketika itu mereka akan terpisah. Akan bertemu semula pada hari kiamat nanti. Al-Muhasibi menyatakan dalam kitab Ar-Riayah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai kekasihku Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kamu merasakan mati? Allah tanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, macam mana wahai Ibrahim rasanya kematian itu? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kematian bagiku seperti setrika, tahu iron baju tu kan? Iron baju tu. Setrika yang amat panas yang digosokkan pada kain bulu yang basah sehingga kain bulu tersebut kering sekelip mata.
Kita ambil serika, ambil kain yang bulu tu, kita gosok. Kain bulu tu basah lah. Kering tak kain tu? Macam tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berkata, sesungguhnya kami telah memudahkan kematianmu. Itu yang kita nak, agar Allah permudahkan kematian kita dan kita dijemput dalam keadaan mendapat husnul khatimah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu yang kita harapkan. Diceritakan bahawa ketika roh Nabi Musa alaihi salam sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, iaitu kepada roh Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan mati? Lalu dijawab oleh roh Nabi Musa alaihi salam, kematian yang kurasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan. Burung yang sedang hidup, kita panggang macam mana? Mengeletek dia. Menjerit-jerit dia. Macam itulah kematian. Dalam riwayat lain diceritakan kematian bagiku, kata Nabi Musa alaihi salam, bagai kambing yang dilapah hidup-hidup. Kita ambil kambing tu, jangan sembelih. Lapah dia hidup-hidup. Tengok kambing tu macam mana? Meronta atau tidak? Menjerit atau tidak? Macam itulah perumpamaan, bayangan kematian itu, pedihnya kematian. Jadi kalau kita tahu kepedihan mati itu macam mana, tuan-tuan, Allah, perbanyakkanlah amalan, di antaranya membaca surah Qaf 50 ayat yang memudahkan untuk kita menghadapi sakratul maut. Nabi Isa AS, Isa bin Maryam berkata, wahai Hawiriyun. Hawiriyun ni apa dia? Iaitu pengikut Nabi Isa AS. Disebut sebagai Hawariyun. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia memberikan kemudahan kepada kamu semua ketika menghadapi sakratul maut. Ada riwayat yang menyatakan bahawa pedihnya kematian lebih sakit daripada rasa sakit akibat libasan pedang, gergaji atau gunting. Tak dapat kita bayangkan macam mana kan kesakitan itu. Yang dikatakan libasan 1000 kali dengan pedang. 1000 kali. Bukan sekali. 1000 kali. Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikat taqatani ful abda wa tuhsibuhu walaula dzalika lakana ya'udu fi sahara wal barari min syiddati sakaratil maut. Para malaikat senantiasa memperhatikan dan mengamati gerak-geri seorang hamba. Malaikat sedang perhati kita. Kita tak nampak malaikat, tapi malaikat memperhatikan kita. Jika bukan sedemikian, maka hamba tersebut akan lari sejauh-jauhnya menuju gurun yang tandus kerana takut akan pedihnya sakratul maut. Kalau kita nampak, tuan-tuan, Allahu Rabbi, tak sempat larilah. Pensan terus kita. Dinyatakan dalam satu riwayat daripada Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi bahawa setelah malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkannya mencabut nyawanya sendiri. Iaitu malaikat Israel, malaikat maut. Habis dah semua dah dicabut. Termasuk juga Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, semua dah tak ada lagi dah. Tinggal Israel saja. Dia yang mencabut nyawanya sendiri. Lalu malaikat maut ketika itu berkata, aku bersumpah seandainya sebelum ini aku tahu mengenai pedihnya sakratul maut, maka aku tidak akan mencabut nyawa orang mukmin. Sebab dia tahu begitu pedihnya. Walaupun roh kita itu ditarik dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, tetapi kesakitan itu tak dapat kita gambarkan.
Seumpama macam mana tuan-tuan? Kan kita ada rotek kereta, kan rotek kereta yang kita tampal di cermin. Lepas tahun baru kita buka. Jangan letak laminate, jangan letak plastik. Tampal yang rotek tu terus saja pada cermin. Lepas tahun macam mana nak kopik? Macam itulah susahnya. Nak berpisahnya antara roh dengan jasad, macam itulah susahnya. Perumpamaannya. Begitu payah. Allah. Diriwayatkan daripada Sahar bin Hausyab, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai pedihnya kematian, lalu baginda SAW bersabda, rasa sakitnya kematian yang paling ringan adalah seperti duri keras yang ada di dalam kapas, sedangkan duri tidak keluar dari kapas kecuali kapas itu juga dibawa bersama. Nak cabut duri, letak dalam kapas, tarik duri itu, kapas juga akan ikut sekali. Bermaksud tersiat-siat daging kita ini rasanya. Allahu Rabbi. Syar berkata, semasa ajal Amru bin Al-Ash, iaitu Gubernur Mesir, hampir tiba, anaknya berkata kepadanya, wahai ayahku, kamu pernah berkata kepada kami, mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan seorang lelaki yang cerdik ketika dia hampir meninggal dunia, sehingga dia dapat menjelaskan perasaannya pada masa itu. Wahai ayahku, kamulah lelaki itu, dan sekarang ceritakanlah kepadaku bagaimana kematian itu. Anaknya tanya kepada ayahnya itu, Gubernur Mesir, iaitu Amru bin Al-Ash, anaknya tanya, ceritakan ya ayah, ketika sekarang ni ayah menghadapi sakaratul maut, macam mana pedihnya ya Allah? Macam mana ya ayah pedihnya sakaratul maut itu? Lalu Amru bin Al-Ash pun berkata, wahai anakku, kematian menjadikan aku amat takut sehingga lidahku menjadi gagap, tak boleh nak berkata-kata lagi dah. Kematian menjadikan aku bagaikan bernafas dari lubang jarum yang begitu halus, kan? Tinggal sikit saja lagi udara untuk kita. Kematian bagaikan dahan berduri yang ditarik dari hujung kaki sampai ke kepala. Amru bin Al-Ash kemudian membaca satu syair. Alangkah baiknya jika sejak dahulu, sebelum aku tahu bahawa aku cukup jadi pengembala kambing jantan di bukit. Tak nak aku jadi gubernur. Tak nak aku jadi gubernur. Lebih baik aku jadi pengembala kambing saja di bukit sana. Sebab, kenapa begitu? Sebab tanggungjawabnya sebagai gubernur itu berat. Kalau dia tahu begitu keadaan sakratul maut, jangan begitu pedih. Kalau kita merujuk di dalam kitab Daqaitul Akbar, ketika hampir kepada sakaratul maut, berkata malaikat kepada kita yang sedang menghadapi sakaratul maut, telah ku cari rezekimu di timur dan barat, utara dan selatan. Aku tidak menemui bagi buatmu. Tak ada lagi dah rezeki untuk kamu. Aku dah cari dah, tak ada lagi dah. Begitu juga dengan udara, tidak ada lagi. Inilah yang ada sisa-sisa untuk engkau sedut. Itu yang dikatakan bernafas dari lubang jarum. Tinggal sikit saja lagi. Allah. Sikit saja lagi untuk dia bernafas. Tak ada lagi dah udara. Itu saja yang tinggal. Abu Maisarah berkata, seandainya pedihnya kematian dibebankan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, maka mereka semua akan mati. Dia lalu membaca beberapa bait syair berikut ini. Aku memang sering menyebut maut, namun aku tidak takut. Sesungguhnya hatiku keras bagai batu. Aku mengejar dunia seakan aku abadi, sedangkan maut senantiasa mengejar jejakku.
Maut mengepung setiap manusia, tidak ada satu tempat pun untuk melarikan diri. Memang tak ada lagi dah. Nak lari dekat mana kita? Tetap juga kematian itu akan datang kepada kita. Tetap juga kematian itu akan ada penghujung, penamat bagi kita. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap orang orang mempunyai ajal, ada ajalnya. Ketika datang ajal, tidak dapat diakhirkan atau dimajukan, walaupun satu saat sekalipun. Tak boleh lagi dah. Nak diundurkan tak boleh, nak dipanjangkan pun tak boleh. Kerana telah ditetapkan. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, tak lama lagi kita akan masuk malam nisfu Sya'ban. Kerana kita berada pada bulan Sya'ban. Kerana ketika itu nanti dalam satu riwayat disebutkan, idza kana lailatun nisfi min sya'ban dufi'a ila malakil maut sahifatun fayuqalu. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban nanti kan, diserahkan kepada malaikat maut sahifah, yakni buku yang mengandungi nama makhluk yang hendak meninggal dunia. Maka dikatakan kepadanya, iqbid man fi hadhihi sahifah. Cabutlah nyawa orang-orang yang terdapat namanya dalam sahifah ini, dalam buku ini. Cabut. Allah perintahkan kepada malaikat ketika itu. Allah. Nak buat macam mana lagi? Kalau nama kita itu telah tertulis dalam sahifah tersebut, dalam buku tersebut, yang kita itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Israel, cabut nyawa orang ini. Kemudiannya apabila disuruh cabut, fa innal abda liyughrisul akhras wa yankihul arwaja wa yabnil bunyan wa ismuhu qad nusikha fil mauta wa ma yantaziru malakul mauti illa an yu'mara bihi fayaqbidu. Seseorang hamba itu menanam tanaman, menikahi pasangannya dan membina bangunan, sedangkan namanya telah diletakkan di dalam dewan orang mati, dalam sahifah itu diletakkan nama. Tidaklah malaikat maut menunggu, melainkan saat dia diperintahkan mencabutnya, maka dia pun mencabutnya. Ketika itu tak ada tunggu-tunggu lagi dah. Itu sebab itulah yang kita takut, kerana itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nanti. Baik. Wahai anak Adam, renungkanlah kematianmu. Wahai manusia, apabila kematian datang menyerang, badan tidak dapat digerakkan. Roh berpisah daripada badan. Jasad dibawa ke kubur, lalu ditimbun dengan tanah. Maka sudah saatnya orang yang tidur untuk bangun daripada tidurnya, dan orang yang lalai agar mudah mengingati kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Setakat manalah Allah bagi usia kita, kita tak tahu. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Khalifah Umar Abdul Aziz menulis surat nasihat untuk para sahabatnya yang isinya, yang ditulis oleh Khalifah Umar Abdul Aziz kepada sahabatnya itu, sesungguhnya aku mewasiatkanmu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah takwa dan warak sebagai bekalan kehidupan di akhirat.
Sesungguhnya kamu semua sekarang berada di dunia yang fana dan Allah SWT akan memperlihatkan kepada kamu semua dahsyatnya hari kiamat. Oleh kerana itu, ingatlah kematian dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz menasihati sahabatnya menulis surat. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang menyawa akan merasai mati. Ini peringatan yang baik. Jangan kita rasa kita boleh menungkat dunia selama-lamanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zahziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bukankah kita itu diperingatkan ketika dibacakan talqin di kubur? Ini ayat yang dibacakan untuk peringatan orang yang hadir. Sehingga kan Khalifah Umar Abdul Aziz menulis ayat ini dan mengirim kepada para sahabatnya, agar mereka itu mengingati kematian yang pasti akan datang menjemput mereka. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan belakang mereka? Macam mana nasib kita besok? Perhatikanlah, muhasabahlah diri, insaflah diri kita itu. Kalau ada dosa-dosa kita itu, mintalah ampun kepada Allah SWT selagi kita itu ada peluang untuk melakukannya. Ada riwayat yang mengatakan bahawa malaikat maut memukul dengan cemeti daripada api. Kita mendengarkan Tuan Imam pada hari Jumaat subuh akan membaca surah As-Sajadah selepas daripada surah Fatihah dalam rakaat yang pertama. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Tuan-tuan, kalau berjemaah dengan ayat ini, tadabbur sikit dalam hati itu. Biar terkesan dalam hati kita bila dengar Tuan Imam baca Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu itu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Para sahabat bila dengar ayat begini, rebah tentang pensan. Takut. Menangis. Itu sebab apabila kita sembahyang, dalam keadaan sembahyang tu kita faham apa yang dibaca oleh Tuan Imam, kita akan merasa begitu takut dengan ayat-ayat yang dikumandangkan. Ada satu riwayat yang sampai kepadaku, kata Imam Qutubi, yang menyatakan bahawa malaikat maut kepalanya sampai ke langit dan kakinya sampai ke bumi. Besarnya malaikat maut. Ketika itu orang lain tak lihatlah. Kita saja yang melihat, yang gerun melihatnya. Dunia berada dalam genggaman tangannya seperti pinggan makan yang berada di hadapan. Malaikat maut melihat wajah setiap anak Adam sebanyak 366 kali. Ini kata Imam Qutubi. Dia melihat wajah kita tu setiap hari. Kalau 366 hari, setahun. Hari-hari tengok muka kita. Dan memperhatikan tiap-tiap rumah 600 kali.
Malaikat maut akan berdiri di tengah-tengah dunia sambil memperhatikan dunia dan seluruh isinya, baik daratan, lautan maupun pegunungan, seperti sebuah pinggan yang berada di antara kedua kakimu. Sebab dia besar, pinggan kecil. Tengok macam tu dunia tu. Malaikat maut mempunyai para pembantu yang dapat menelan langit dan bumi dalam sekali telan. Para malaikat lain amat takut kepada malaikat maut, melebihi ketakutan seseorang terhadap binatang buas. Malaikat lain takut dengan malaikat maut. Macam mana kita? Malaikat maut mencabut roh anak Adam dari berbagai anggota tubuhnya, seperti dari kukunya, keringatnya, rambutnya, yang mana perpindahan roh dari satu sendi ke sendi lain sakitnya melebihi sakit akibat libasan 1000 pedang. Allahu Rabbi. Allah, 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 Allah. Seandainya bumi dan langit disuruh menanggung rasa sakit yang diakibatkan oleh kematian, maka keduanya akan hancur lebur kerana tidak mampu menanggung rasa sakit itu. Malaikat maut akan meletakkan roh orang mukmin yang dicabutnya di atas sutera putih yang diletakkan haruman. Sedangkan roh orang kafir diletakkan di dalam sebuah bekas daripada api yang baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Orang beriman, datanglah malaikat itu dalam keadaan gembira, seumpama menyambut kelahiran seorang bayi. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, Allahu Rabbi, ketika itu barulah kita tahu bagaimanakah keadaan kita ketika itu. Tak dapat untuk kita membayangkan bagaimana ketika itu. Dalam keadaan roh kita itu dijemput. Kerana roh orang kafir dan orang munafik ini, para malaikat turun kepadanya dengan wajah hitam, bengis, membawa keranda mayat dan kain kafan kasar daripada neraka. Itu bagi orang-orang kafir. Mereka duduk sejauh mata memandang. Malaikat maut duduk di kepalanya. Malaikat maut akan berada di kepala. Yang lain semua pembantunya, ramai. Itu yang kita ketika itu dikhabarkan dalam keadaan sakaratul maut tu, macam-macam warna yang datang, hitam, putih, kuning, biru. Dan tak nampak lain lagi dah. Kematian dah hampir dah. Tapi ketika orang kafir, orang munafik nak dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat itu menyeru kepada mereka, ayatuhan nafsul qad bithah, ukhrujil ila sughtin minal lahdi wal ghadab. Hai nyawa yang kotor, keluarlah menuju kemukaan Allah dan kemarahan Allah. Seketika itu rohnya itu merayau-rayau, tak nak keluar, tak berani nak keluar, merayau-rayau, tak mau keluar. Malaikat maut ketika itu lantas mencabut nyawanya dengan paksa, sebagaimana tusuk besi dicabut paksa daripada kain bulu yang basah. Macam tu. Allahu Rabbi. Apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, maka dia akan didatangi 4 malaikat yang akan mencabut nyawanya dari kaki kanan dan kirinya. Tanda orang nak mati tu kan, kaki dia kan, kaki kita boleh macam ni, bila nak mati tu dah jatuh dah kaki dia tu, dah dicabut dah sendi-sendinya tu, tak boleh lagi macam ni dah jatuh macam ni, tulang dah tak ada lagi dah, sendi-sendi dah patah dah, dipatahkan oleh malaikat. Roh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya, seperti air yang mengalir. Keadaan orang kafir ketika akan meninggal dunia seperti kain bulu basah yang digosok dengan serika yang amat panas. Na'udzubillahi min zalik. Abu Hamid menyatakan dalam Khasyaf al-Ulum al-Akhirah,
Jika seseorang meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Orang yang datang kan akan bincang. Siapa yang akan mandikan dia, siapa yang kafankan dia, kubur mana nak dibawa dia ni, masjid mana nak dibawa solat nanti, semua dibincangkan. Dalam kalangan mereka ada yang berkata fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda. Sedangkan yang lain berkata lidah fulan sudah berat untuk bercakap. Tak boleh lagi bercakap dah. Itu sebab sebelum kematian ini, bagi mereka yang ada harta, ada peninggalan, maka cepat-cepatlah wasiatkan. Dia sudah tidak mengenali lagi jiran tetangganya dan tidak dapat bercakap lagi dengan saudaranya. Tak kenal lah siapa-siapa. Hanya memikirkan tentang keadaan dirinya saja. Aku melihat kamu seperti orang yang dapat mendengar tetapi tidak mahu untuk bercakap. Tidak mampu untuk bercakap. Dia dengar tapi tak boleh nak cakap. Anak-anak perempuanmu menangisi kamu seperti layaknya seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku tercinta, mengapa kamu tinggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Tu anak kita besok menjadi yatim bagi mereka yang belum balik. Siapa yang akan memenuhi keperluanku demi Allah, kamu dapat mendengar tapi tidak mahu bercakap. Dengar tapi tak boleh bercakap sebab lidah tu dah kelu dah. Tak boleh bercakap lagi. Macam itulah. Allah. Saya pernah tengok ketika orang sakaratul maut tu, dahsyat tuan-tuan. Bayangkanlah dirimu, wahai anak-anak Adam, apabila kamu telah diambil dari tempat tidurmu, kemudian kamu dimandikan, lalu dikafani. Saudara serta jiran tetanggamu sedih kerana kehilanganmu. Teman-temanmu akan menangis dan orang yang memandikanmu akan berkata, di manakah isteri si fulan serta anak-anak yang ditinggalkannya. Kita harapkanlah tuan-tuan dan puan, agar kita ini setelah meninggal dunia nanti, biarlah yang memandikan, mengkafankan, mengkebumikan, mensolatkan, menguburkan jenazah kita ialah anak-anak kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengambil perkara ini ringan. Kita main serah saja kepada pihak masjid dan surau. Jangan. Biar anak-anak yang menguruskan. Biar anak itu merasa keinsafan, kerana apabila seorang anak yang memandikan, mengkafankan, mengkuburkan, mengkebumikan jenazah ayah atau ibunya, itu akan ada dilakukan dalam keadaan kasih sayang, berlemah lembut. Dia berbeza dengan orang lain, tuan-tuan. Berbeza. Maka wasiatkanlah kepada anak-anak kita, wahai anak-anak ayah, wahai anak-anak ibu, nanti kalau ayah mati, mak mati, ayah dan mak nak kamu yang menguruskan, kamu yang memandikan, kamu yang mengkafankan, kamu yang mengkebumikan, kamu yang mensolatkan jenazah ayah dan ibu. Ini harapan kita. Kamu yang akan mengetahui, memimpin doa untuk ibu dan ayah. Bagulah cantik kita pergi, tuan-tuan. Kerana yang kita harapkan ialah doa daripada anak-anak yang soleh. Kita bukan harap doa orang lain. Kita harapkan doa daripada anak-anak kita sendiri. Maka didiklah anak kita dengan agama. Ajarkan kepada mereka bagaimanakah untuk mendirikan solat jenazah, membaca doa dan sebagainya, agar mereka itu apabila kita telah mati nanti, merekalah yang akan menguruskannya. Kita tak nak anak kita hanya tahu selepas kita mati menghitung harta. Itu yang kita tak nak berlaku. Berbincang sesama mereka bahagian masing-masing, itu kita tak nak tahu. Yang penting ketika itu yang kita harapkan, merekalah yang akan menguruskan segala-galanya sebagai jasa mereka untuk kali terakhir buat kita. Rugi kalau kita serahkan kepada orang lain, sangat-sangat rugi.
Menangis kita nanti. Kerana setiap mayat yang meninggal itu dia mengetahui siapa yang mengkafankannya, siapa yang memandikannya, siapa yang menguburkannya. Di saat dia melihat di mana anak-anak aku, kenapa mereka tidak mengambil berat tentang aku? Menangis kita besok tentang dalam kubur. Allahu Rabbi. Didiklah anak kita. Ajar mereka cara sembahyang mayat. Suruh dia pergi kursus bagaimana untuk menguruskan jenazah dan sebagainya. Kita tak kita hantar kursus untuk duniawi saja. Kursus untuk akhirat, ajarkan kepada mereka. Para ahli hikmah membaca syair berikut ini, wahai kawan yang tertipu, mengapa kamu masih bermain? Kamu punya angan-angan panjang sedangkan maut lebih dekat. Kamu tahu bahawa cita-cita adalah lautan luas. Kapalnya adalah dunia, maka dia belayar padamu. Para ulama berkata, apabila setiap nabi, rasul, para wali dan orang yang bertakwa mengenai pedihnya mati, lalu mengapa orang biasa, orang yang macam kita, orang awam biasa, tidak mahu mengingati pedihnya kematian tersebut? Kalau ulama, para nabi, para rasul, mereka itu dengan amalannya segunung, Masya Allah, tabarakallah, kebaikan yang mereka lakukan, pun memikirkan bagaimana kepedihan kematian itu. Kita sebagai orang awam, tiba-tiba kita tidak melihat kepedihan kematian yang akan kita hadapi nanti. Baginda Nabi SAW bersabda, An-nasu niyamun ma idza matu intabahu. Semua manusia sebenarnya dalam tidur. Apabila mati, barulah mereka terjaga. Dah mati besok, tak ada guna lagi dah. Barulah sedar. Itu sebab apabila mati seseorang tu, dia nak berkata dah tak boleh, dah mati. Tapi dia melihat setiap perbuatan anaknya itu. Dia melihat, inikah anak-anak aku? Ya Allah, kenapa dulu aku tidak didik dengan agama? Kenapa aku tidak beratkan tentang ilmu agama kepada mereka? Sehingga kan mereka tergamak menyerahkan aku kepada orang lain. Mereka tergamak meninggalkan aku, diuruskan oleh orang lain. Sedangkan mereka itu sejak daripada bayi sehingga mereka boleh berdikari, akulah yang memandikannya, akulah yang memakaikan pakaiannya, akulah yang menyolekkannya. Tetapi inikah balasan kamu, wahai anak? Di saat ayah dan ibumu terbujur, tidak mampu lagi melakukan apa-apa, tak bolehkah kamu untuk kali terakhir memandikan jenazah ibu dan ayah, memakaikan pakaian terbaik untuk kami? Kenapa tergamak serahkan kepada orang lain? Ini banyak berlaku di akhir zaman, tuan-tuan. Serah saja pada masjid. All paid for, dia kata. Kami dah bayar dah, jadi urus pada pihak masjid dah. Jangan, tuan-tuan. Duit bukan segala-galanya. Yang penting doa daripada anak itu. Allah Rabbi. Mereka juga mengatakan bahawa ada dua hikmah yang dapat kita ambil daripada kepedihan sakaratul maut yang dialami oleh setiap Nabi. Iaitu pertama, agar semua makhluk mengetahui akan pedihnya mati, yang hakikat kematian adalah sesuatu yang tidak diketahui. Allah rahsiakan. Jika kita melihat keadaan seseorang ketika akan meninggal dunia, maka seolah-olah rohnya keluar dengan begitu mudah. Sehingga menurut pendapat kita, kematian merupakan sesuatu yang mudah. Kita rasa mudah. Kerana kita tidak mengetahui hakikat kematian yang sebenarnya. Ketika para Nabi menceritakan tentang pedihnya mati, maka barulah kita tahu bahawa setiap orang yang akan meninggal dunia, kecuali orang yang mati syahid, pasti merasakan bagaimana pedihnya kematian itu. Keduanya, mungkin terlintas di dalam benak sebahagian orang bahawa para Nabi adalah kekasih Allah SWT. Jadi bagaimana mungkin mereka merasakan pedihnya mati?
Jawapan kepada pertanyaan ini, tuan-tuan, manusia yang paling keras cubaannya adalah para Nabi. Yang paling hebat ujiannya ialah para Nabi. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, para Nabi, semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan dan mengangkat darjat mereka. Cubaan ataupun ujian yang dialami oleh para Nabi tidak mengurangkan hak mereka sedikit pun. Ujian juga bukan merupakan azab bagi mereka, tapi diberikan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan tingginya dan kemuliaannya mereka. Itu sebab apabila seseorang itu ditimpa kesakitan, diuji oleh Allah SWT, itu merupakan satu kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Ujian tingginya dan kemuliaan para Nabi akan bertambah jika mereka redha dan lapang dada dengan setiap ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Jika Allah SWT mahu, maka dia akan meringankan sakaratul maut bagi mereka. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya kami telah meringankan untukmu kematian. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepedihan mati bagi mereka adalah untuk meninggikan darjat dan melipat gandakan balasan yang akan mereka terima setelah meninggal dunia. Itu yang diharapkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Nakkan pedihnya sakaratul maut itu, agar makamnya begitu tinggi diangkat oleh Allah SWT dan Allah mengkafarahkan segala kesalahannya. Tetapi para Nabi semuanya maksum. Segala ujian yang dialami oleh para Nabi, seperti Nabi Ibrahim AS diuji dengan api, dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa AS diuji dengan rasa takut yang dikejar oleh Fir'aun. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan hidup miskin di dunia serta senantiasa diperangi oleh orang kafir, sentiasa dimusuhi oleh orang-orang kafir, sampai orang kafir nak membunuh, berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kepedihan yang dialami oleh orang darhaka merupakan azab kerana dosa yang dilakukannya. Itu sebab kita sebagai orang yang beriman, anggaplah setiap ujian yang Allah beri itu merupakan satu kebaikan bagi kita. Dalam hadis disebutkan, jika Allah nakkan kebaikan kepada seorang itu, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Diuji dengan berbagai-bagai bentuk. Jadi itulah di antara yang dapat kita bahaskan pada pagi ini dalam bab sakaratul maut. Kita akan masuk kepada bab kematian pada 3 alam pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama ini, dan dapat juga kita itu senantiasa paling tidaklah mengingati kematian kita sendiri, yang mana kita akhirnya akan bertemu juga dengan Allah SWT, suka tak suka, sama ada kita benci sekalipun, tetap juga kematian itu akan datang menjemput kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, memberi manfaat pada diri peribadi saya sendiri. Begitu juga saya harapkan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengurniakan kebaikan kepada kita dan senantiasa menjadikan kita itu orang yang senantiasa ingat daripada mana asalnya kita, siapa yang menciptakan kita, dan ke mana kita akan kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutuplah dengan doa agar Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita dan menyempurnakan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'a fi maqamina hadzal ya Allah zanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mubtalan illa afiyatah, wala dhalan illa hadaitah,
ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إن قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan pada diri kami ini dosa kecuali Engkau telah ampuni akan dia, dan tidak ada kesusahan kecuali Engkau leraikan, tidak ada yang berhutang kecuali Engkau tolong lansaikan, tidak ada yang sakit kecuali Engkau sembuhkan dia, dan tidak ada kesesakan kecuali Engkau beri kesejahteraan akan dia, dan tidak ada orang yang sesat kecuali Engkau beri petunjuk akan dia, dan tidak ada orang yang susah kecuali Engkau permudahkan dia, tidak ada orang yang fakir kecuali Engkau berikan kekayaan kepadanya, dan tidak ada orang yang memohon kecuali Engkau tunaikan dia, dan tidak ada yang jauh kecuali Engkau hampirkan dia, dan tidak ada musuh kecuali Engkau binasakan dia, dan tidak ada orang yang berjihad kecuali Engkau menolongnya, dan tidak ada hajat daripada hajat-hajat dunia dan akhirat yang Engkau redai padanya, dan ada kebaikan bagi kami kecuali Engkau tunaikanlah dia semuanya ya Allah, dan permudahkanlah dia ya Allah, wahai Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.